Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam siri kali ini kita akan mendalami tentang apakah itu pelaburan saham. Okey, sedikit background tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. So, yang pertama, apakah itu saham? Okey, so saham ni sebenarnya adalah pemilikan. Okey, kalau kita beli saham, maknanya kita adalah sebahagian daripada pemilik syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Okey, di Bursa Malaysia ni ada saham-saham terdiri daripada syarikat-syarikat. Maka kalau kita beli sebahagian daripada saham ni, secara tidak langsung kita merupakan shareholder, okey, ataupun pemilik syarikat. Alright. So sebagai pemilik, okey, bila anda dah beli saham tu, anda layak untuk hadir ke annual grand meeting dan juga anda mempunyai kuasa untuk mengundi. Okey, so kuasa untuk mengundi ni kebiasaannya untuk memilih pengurusan syarikat ataupun dalam menentukan hala tuju syarikat tersebut. Okey, so kebiasaannya syarikat memerlukan persetujuan shareholder bagi membuat sebarang keputusan di dalam syarikat tersebut. Okey, so so kuasa undi anda itu, alright, so bergantung kepada jumlah pemilikan unit anda. Alright, so orang yang mempunyai unit yang lebih besar, maka dia punya voting right ataupun hak mengundi ni of course lebih besar. Okay, so berbanding dengan orang yang mempunyai pemilikan lebih kecil. Alright, so bagaimana kita membuat keuntungan di dalam saham? Okay, so dalam pelaburan saham ni ada dua cara untuk kita membuat keuntungan. Yang pertama adalah melalui capital appreciation ataupun kenaikan nilai. Sebagai contoh, kita beli pada harga yang murah dan kita jual pada harga yang mahal. Bagaimana contohnya? Okey, so contohkan saham itu contohnya harga dia pada RM1. Okey, so kita beli pada harga RM1 dan apabila kita jual nanti pada harga RM2. Alright, so dekat situlah kita mendapat keuntungan perbezaan harga RM1 tersebut. Okey, so RM2 tolak RM1, maka itulah keuntungan kita. Okay, so dia akan didarabkan dengan berapa jumlah unit dan seterusnya tolak brokerage fee dan lain-lain, maka itulah kita punya net profit. Okay, so cara yang pertama kita buat keuntungan adalah melalui kenaikan harga. Yang kedua ialah melalui dividen. Okay, so ada syarikat yang memberikan dividen tertentu. Okay, kebiasaannya setahun sekali. Okay, tetapi ada juga syarikat yang memberi dividen setiap kuarter. Okay, so setiap kuarter dia berikan sekali. Ada juga syarikat yang berikan lebih daripada 4 kali setahun. Okay, ada juga syarikat yang mempunyai dividen yang tinggi. Okay, so siapa yang nak dividen, maka dia go for jenis-jenis syarikat yang memberikan pulangan dividen yang tinggi lah. Okay, so tapi kebiasaannya dan untuk metod yang kita akan belajar dalam series ni ialah bagaimana kita nak buat keuntungan melalui perubahan harga. Okay, so maknanya kita beli pada harga rendah dan kita jual nanti pada harga yang lebih tinggi. Baik, jelas. So seterusnya waktu urus niaga pasaran saham di Malaysia. Okay, so dia bermula pada pukul 9 pagi dan dia akan berehat pukul 12.30 tengah hari. Okay, so ni waktu first session pagi dia. Kemudian dia akan sambung balik pada pukul 2.30 petang, sehinggalah pukul 5 petang. So dia ada dua sesi pagi dan juga sesi petang. So any transaction ataupun sebarang jual beli saham mestilah dilakukan ketika waktu urus niaga sahaja. So bila kita buka platform kita nak jual dan beli tu, pada masa ini sahaja yang dia akan berlaku lah. So dia punya masa ataupun hari bergantung kepada kalender wilayah persekutuan. Sebab bursa ni terletak di Kuala Lumpur, maka dia punya cuti ke dia punya special occasion yang menyebabkan dia dicuti, so dia akan refer kepada hari wilayah persekutuan. So kalau wilayah cuti waktu tu, maka bursa juga akan cuti. So kalau tak cuti, normal Isnin sampai Jumaat saja. Jelas? So seterusnya kita lihat kepada subto. Apakah subto yang ada di dalam pelaburan saham? Pelaburan saham ni, kita sebagai pelabur adalah pada paras ni. Pelabur, iaitu level yang paling bawah. So ni ialah level-level dia.
So kita pelabur ke, pedagang ke, okay, yang jenis intraday ke, yang jenis swing ke, ataupun yang jenis investor, yang jenis lama, kita di bawah sekali. Okay. So atas kita adalah remiser ataupun dealer. Okay. So sebab tu kita buka kita punya account CDS tu dengan sama ada remiser ataupun dealer lah. Okay. So atas daripada remiser dan dealer ni ialah syarikat-syarikat broker. Okay. Syarikat-syarikat broker ni contohnya investment bank lah. Contohnya seperti Maybank Investment, RHB Investment. Okay. So syarikat-syarikat investment dia terletak di dalam kategori broker. Okay. So semua broker ni, okay, dia akan membuat transaction di Bursa Malaysia. Okay. Maknanya jual beli, kita jual dan beli itu saham tu semuanya di mana? Di Bursa Malaysia. Okay. So Bursa Malaysia ni ada satu je, okay, iaitu di Bukit Kewangan di Kuala Lumpur. So dan yang paling atas sekali, okay, ialah Suruhanjaya Security, yang mana Suruhanjaya Security ni akan mengawasi keseluruhan, okay, pasaran saham di Malaysia dan juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelaburan. Okay. Tapi yang fokus kita dalam pelaburan saham, maka pelaburan saham juga dikawal selia oleh Suruhanjaya Security. Baik, kita lihat pula apakah produk-produk yang ada di Bursa Malaysia. Ada lebih kurang 7, okay, produk yang ditawarkan di Bursa Malaysia. Yang pertama ialah primary market ataupun dikenali sebagai IPO. Okay, so maknanya IPO ni sebelum syarikat tu didagangkan di dalam bursa, so dia buka dulu kepada public, okay, kepada orang awam untuk membeli saham dia sebelum didagangkan. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan IPO. So bila dah selepas IPO tu, okay, didagangkan, first day dia ataupun hari pertama didagangkan di Bursa Malaysia, dia akan masuk ke dalam secondary market. Okay, so maknanya first day lepas dia dah IPO tu, maka automatik dia akan masuk ke dalam secondary market. So secondary market ni lah yang kita akan fokuskan sesi pembelajaran kita ni. Okay, so any transaction ataupun sebarang jual beli yang kita nak buat di dalam pelaburan saham melibatkan kita punya secondary market ni. Okay, so secondary market ni ada 3 jenis cap lah. So large cap ni yang paling besar, okay, di dalam Bursa Malaysia, maknanya dia punya market cap dia paling besar. Syarikat-syarikat besar lah, contoh macam TNB, Axiata, Sime Darby dan lain-lain. Okay. Kemudian diikuti oleh mid cap. So mid cap ni dia taklah terlampau besar syarikat dia, okay, dan dia tidaklah terlampau kecil. Okay, so mid cap. Dan yang akhirnya ialah small cap. So small cap ni yang biasa harga di bawah RM1, okay. Ni dikenali sebagai small cap. So paling banyak adalah dalam small cap lah. Okay, large cap ni ataupun big cap ni kita panggil ni, terutamanya syarikat yang tersenarai di dalam indeks FBM KLCI. Okay. So kita biasa kalau pelabur-pelabur kecil, favorite ni di sinilah small cap ni, harga yang bawah RM1, bawah RM1 ke RM2. Okay. So mungkin yang saham yang macam Nestle dah RM100 ke atas tu, di dalam large cap ni kita tak favor untuk masuk lah. Okay. Sebab kita nak capital appreciation dia. So daripada saham yang harga yang murah-murah ni, dia nak naik tu senang. Okay. So compare dengan saham yang berada di sini, di large cap. Okay, yang ketiga ialah warrant. Okay, warrant ni ialah terbitan saham, tapi kita tidak akan fokus juga. Okay, sebab kita akan fokus pada nombor 2 ni saja. Okay. Kemudian ada juga REITs, okay, ataupun real estate. Ini ialah jenis ETF. Kemudian ada juga ETF yang jenis unit trust. Okay. Ada juga ETB, okay, ini untuk jenis-jenis bond dan juga derivatif, okay, terutamanya dalam FCPO, gold dan sebagainya. Okay, so ini just nak untuk inform apakah produk-produk lain yang ada di dalam Bursa Malaysia. Tapi yang kita akan belajar ialah hanya pada nombor 2 ni. So nombor 2 ni pun kita akan fokuskan kepada yang ni je, mid cap dengan small cap. Okay, unless kita ada duit yang besar, juta-juta, mungkin boleh masuk dalam large cap lah. Okay, sebab kalau dah 10,000, 11,000, 100,000 tu, mid cap dengan small cap pun dah boleh membuat keuntungan. Alright, jelas ya? Okay, so kita beralih kepada cara-cara untuk buka akaun CDS. Okay, ini untuk kepada siapa yang masih belum ada akaun CDS. Okay, so akaun CDS ni diperlukan untuk kita membuat transaction ataupun transaksi penjualan dan juga pembelian di saham-saham di Bursa Malaysia.
Okay, so ni syarat wajib dah kena ada satu akaun. Okay, so